Ya, dalam perkembangan lain, kerajaan juga sedang menggubal ordinan darurat bagi meningkatkan jumlah kompaun terhadap individu dan syarikat yang didapati ingkar prosedur operasi standard SOP semasa PKP. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, pertimbangan dibuat mengambil kira jumlah kes ingkar arahan PKP yang masih tinggi ketika ini. Jadi saya harap rakyat tidak perlulah sehingga diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Kerana disiplin diri yang paling penting, maka tuan-tuanlah yang perlu patuh kepada setiap SOP yang dikeluarkan, kerana SOP yang dikeluarkan bukan untuk menyusahkan rakyat tetapi untuk memastikan kesihatan tuan-tuan dapat dijaga dengan baik. Sementara itu, akibat ingkar arahan PKP, polis menahan 494 individu atas pelbagai kesalahan termasuk tidak memakai pelitup separuh muka, perentas daerah atau negeri tanpa kebenaran dan kegagalan menyediakan peralatan merekod butiran diri atau pelanggan. Seorang lelaki yang tular di media sosial kerana didakwa terlibat kes pecah rumah di sekitar Kuala Kedah dekat Alustar Kedah berjaya dijekup. Suspek bersama dua lagi rakannya ditahan sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah IPD Kota Star di Jalan Datuk Kumbar Alustar lewat malam tadi. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Ahmad Syukri Mat Ahir berkata siasatan awam mendapati kesemua suspek berusia 30-an hingga 40-an itu mempunyai pelbagai rekod jenayah dan dadah. Pihak polis turut merampas sebungkus plastik yang mengandungi air ketum. Hasil ujian saringan air kencing, ketiga-tiga suspek turut positif dadah jenis metafetamin. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan dan Seksyen 30/3 Akta Racun. Batalion 5 Pasukan Gerakan AM PGA Simpang Renggam Johor merampas 123 karton rokok, 5 karton arak serta 7 botol berisi minuman keras tanpa cukai kastam. Rampasan dibuat dalam satu operasi di Jalan Rotan Lumpit Masai, Johor Bahru 10.45 pagi semalam. Semasa operasi, seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun. Menurut pegawai pemerintahnya, Superintendent Dimin Awang, keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM28,000. Tangkapan dan rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sri Alam. Kes disiasat mengikut Seksyen 135 Akta Kastam 1967. Ya, 8 wanita warga asing ditahan dalam serbuan Ops Noda di sebuah hotel di Seri Kembangan. Ketua Polis Daerah Sedang, Asisten Komisioner Razali Abu Sama berkata, sindiket menerusi aplikasi dalam talian itu digempur selepas risikan selama 3 hari dilakukan. Hasil serbuan yang dijalankan oleh pasukan berjaya memasuki premis dan pemeriksaan lanjut menemui aktiviti persundalan di tingkat 2 dan 3 hotel. Berapa kebayar? Di tingkat 2 memang ada perempuan-perempuan disediakan. Ekoran daripada itu, bagaimana cara untuk nak dapatkan perempuan ini? Rupanya melalui aplikasi WeChat. Aplikasi WeChat ini yang telah disebarkan. Apabila di WhatsAppkan kepada nombor yang telah diviralkan itu, orang yang punya token adalah, kita anggap orang yang menawarkan ini telah memberikan beberapa gambar. Jadi pelanggan seterusnya akan memilihlah mana satu perempuan yang akan mereka langgani. Polis turut menahan 7 pelanggan terdiri daripada 6 lelaki tempatan dan seorang lelaki warga asing dan 2 lelaki tempatan yang menjaga premis itu. Kesemua yang ditahan berumur di lingkungan 25 hingga 52 tahun.
Seorang wanita yang bekerja sebagai pembantu takbir amanah rugi lebih RM125,000 akibat ditipu individu yang menyamar sebagai pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan polis. Kerugian itu paling tinggi pernah direkodkan tahun ini di Kedah. Wanita berusia 46 tahun itu dikatakan menerima panggilan daripada seorang wanita Nuraini Haji Daud yang menyamar sebagai pegawai LHDN. Jenayah Komersial IPK Kedah, Superintendent Ilyas Omar berkata, suspek mendakwa mangsa mempunyai tunggakan cukai sebanyak RM38,600 dan memintanya untuk membayar bagi mengelak tindakan undang-undang. Mangsa menafikan perkara tersebut dan suspek telah menyambungkan talian kepada pihak polis. Mangsa sekali lagi ditipu apabila individu yang menyamar sebagai anggota polis itu mendakwa akaun mangsa terlibat dalam penyeludupan dadah dan pengubahan wang haram melibatkan nilai jutaan ringgit. Bimbang mangsa membuat pinjaman bank berjumlah RM120,000. Seperti diminta, mangsa membuat kad ATM baharu dan membatalkan pembankan dalam talian selain mengisi maklumat peribadi termasuk kad ATM menerusi pautan diberikan suspek kononnya untuk Bank Negara Malaysia. Mangsa hanya menyedari ditipu setelah membuat semakan di bank dan mendapati wang ratusan ribu ringgit miliknya hilang. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu.